Kejutan inflasi global yang meningkat sejak beberapa bulan kebelakangan ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk gangguan terhadap perniagaan dan sebagainya. Peningkatan kadar inflasi ini sedikit sebanyak turut memberi kesan di Malaysia yang juga mencatatkan kenaikan. Untuk mengulas lanjut mengenai isu ini, adakah kita akan saksikan inflasi ini bersifat sementara saja atau sebaliknya dan apakah impak lain yang boleh kita jangkakan? Dan kita akan bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, penganalisis ekonomi bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fizi. Baik Prof, pertama, adakah inflasi ini akan bersifat sementara ataupun kekal dan mungkin ada jangkaan tempoh berapa lama kita akan menghadapi ini? Begini, untuk menjawab soalan tersebut Fizi, sebenarnya isu inflasi ini ataupun peningkatan harga ini telah dilihat di awal lagi oleh sebahagian daripada institusi yang melihat kepada tahun 2022 ini. Sebelum saya nak jawab spesifik soalan Hafizi itu, saya nak izinkan saya untuk nak kongsi beberapa unjuran yang dibuat oleh beberapa agensi termasuk Kementerian Keuangan sendiri. Kalau kita lihat pada bajet yang lepas, bajet 2022 lepas, kita jangkakan ekonomi kita 2022 sekitar 5.5 sehingga 6.5%. Kemudian World Bank pada akhir tahun ini juga menganggarkan ekonomi Malaysia berkembang sekitar 5.8%. Unjuran ini dibuat sebenarnya dengan ambil kira tidak ada apa-apa kekejutan. Kekejutan ini boleh berlaku sama ada dari sudut supply side disruption ataupun juga dalam keadaan yang kita alami sekarang, iaitu harga. Tapi saya nak kongsi satu lagi yang menarik yang diunjurkan oleh The Conference Board. The Conference Board ekonomi dunia, dia melihat pada ekonomi dunia mengunjurkan mereka mengunjurkan sekitar 3.9%, sedangkan World Bank mengunjurkan pertumbuhan dunia sekitar 5.6%. Mereka The Conference Board ni mengunjurkan lebih rendah ni Hafizi, disebabkan oleh dua faktor yang mereka nampak akan berkesan kepada ekonomi 2022 ni. Yang pertama adalah buruh asing, kekangan buruh untuk mobiliti buruh itu untuk bergerak ke ekonomi yang memerlukan buruh itu. Dalam konteks Malaysia ni kita masih lagi memerlukan pekerja asing. Itu yang kedua adalah supply disruption yang disebabkan oleh kekangan di industri di negara-negara lain, dan kita telah alami pun masalah ini Hafizi tahun lepas. Di akhir tahun lepas kalau masih ingat, harga ayam meningkat dan harga beberapa barangan telah menunjukkan peningkatan. Jadi memang telah berlaku supply disruption itu yang menyebabkan akhirnya harga terpaksa meningkat. Harga meningkat ini disebabkan oleh kerana pengeluar ataupun pengilang di luar sana tidak dapat nak supply yang secukupnya apa yang diminta di pasaran. Ini yang berlaku menyebabkan harga cenderung naik. Okey. Kemudian nak menjawab pada soalan Fiji, adakah ini akan kekal berpanjangan ataupun sementara? Sama ada ia kekal ataupun bersifat sementara bergantung kepada berapa cepat intervensi daripada pihak berwajib untuk memastikan supply disruption ini tidak berlaku. Kalau contohnya kalau kita biarkan kadar kekosongan pekerjaan terus tinggi berbanding dengan mereka yang mencari pekerjaan yang rendah di sesuatu kawasan. Contohnya, ini akan memberi kesan kepada pengeluar untuk keluarkan output, dan jika ia berpanjangan, ia akan menyebabkan kesan kepada harga itu berpanjangan. Jadi persoalannya di sini Hafizi, kalau kita kurang intervention pada awal tahun ini untuk memastikan mengurangkan supply side disruption itu, maka kita akan dapati kesan inflasi ini akan berpanjangan. Dan Prof, kalau kita lihat juga harga minyak mentah dan juga harga sawit dilaporkan menaik ataupun dalam keadaan yang tinggi. Mungkin Prof dapat terangkan kepada kita, adakah ia juga menjadi salah satu faktor penyumbang kepada inflasi ini boleh berlaku? Harga minyak kita tidak nafikan Hafizi, itu adalah salah satu komponen bahan mentah yang digunakan oleh pengeluar ataupun pengilang
juga termasuk mereka yang terlibat dalam industri pengangkutan ya, kerana untuk membawa barangan daripada kilang kepada konsumer memerlukan juga transportation. Ini adalah salah satu input utama. Jika ia berlaku kenaikan harga, sudah pastinya pengeluar akan melepaskan kenaikan harga tersebut kepada pihak pengguna. Jadi pihak pengguna yang akan membayar kos-kos tersebut. Jadi indirectly ataupun secara langsungnya menunjukkan bahawa harga barang akan dinaikkan ya. Jadi kalau kita ambil kira yang tadi ya, Fizi, supply side disruption tadi, aspek pekerjaan dan juga barang yang diimport mungkin bahan mentah yang terganggu disebabkan oleh gangguan di negara-negara yang berkenaan, ditambah dengan harga minyak ini kalau meningkat, menunjukkan trend yang meningkat ini Fizi, ia akan memberi tekanan berganda kepada ekonomi. Dalam satu sudut, pengeluar terpaksa terlibat dalam kos pengeluaran yang meningkat, dan Jabatan Perangkaan Malaysia juga telah menunjukkan bahawa harga barangan di kilang melakukan peningkatan disebabkan oleh peningkatan bahan mentah. Di satu sudut yang lain pula Hafizi, dan ketika mana rakyat terkesan akibat pandemik COVID-19 ni dan mereka masih lagi bertatih sebahagian besarnya untuk kembali kepada normal, sudah pastinya ini akan memberi tekanan berganda kepada mereka ya, terutamanya dalam mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang stabil Hafizi. Baik Prof, ringkas saja mungkin dari segi apa yang boleh kita lakukan berikutan inflasi ini, kerana ini juga merupakan satu fenomena global. Apa negara kita boleh lakukan Prof? Apa yang kita boleh lakukan, saya nampak yang pertama adalah kita kena kurangkan gangguan pasaran, gangguan bekalan ni ya, ataupun panggil supply disruption ni. Maknanya satu contoh ya, Fizi, kalau kilang terpaksa keluar memerlukan pekerja dan pekerja itu tidak cukup dalam satu jangka masa, jadi kita perlu cepat untuk mobilize pekerja tempatan ya, untuk memastikan mereka dapat memenuhi keperluan pengilang, dan macam sama jika pekerja tempatan tak dapat dipenuhi oleh pelbagai jenis faktor, maka kita mungkin perlu pertimbangkan untuk jangka masa sementara itu untuk keputusan untuk mengambil pekerja asing ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat adalah walaupun ketika mana pandemik dahulu campur tangan kerajaan amat aktif sekali. Jadi dalam masa recovery ini juga campur tangan kerajaan aktif diperlukan, terutamanya dalam aspek untuk memastikan harga terkawal dan juga inflasi itu dapat dikawal ya, terutamanya peranan bank negara dalam memastikan dasar monetary untuk boleh mengawal kenaikan harga ataupun kenaikan inflasi Hafizi.